Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Lihat kepada ciptaan Allah Ta'ala. Cari dalil di atas ciptaan Allah Ta'ala. Bila engkau bertafakur kepada ciptaan Allah, akan membawamu kepada penciptanya. Seorang mukmin yang yakin lagi arif mempunyai dua mata. Dua mata yang zahir dan dua mata yang batin. Dia akan melihat dengan kedua matanya yang zahir apa yang dicipta Tuhan di muka bumi ini. Dan dia melihat dengan kedua mata yang batin pula semua yang diciptakan Tuhan di langit. Lalu diangkat tabir dari hatinya sehingga dia dapat melihat semua itu tanpa persamaan dan kebagaimanaan. Dan menjadilah kesemua itu terdekat dengannya dan sangat dicintai. Sedang orang yang dicintai Allah Ta'ala itu tiada akan disembunyikan baginya apapun. Tetapi tabir itu diangkat dari hati yang telah ditelanjani, yakni dikosongi dari semua makhluk, dari jiwa, tabiat dan hawa nafsu serta syaitan. Dilontar ke semua kunci-kunci harta dunia dari dalam tangannya. Dan kini akan dipandangnya sama sahaja di antara batu dan pasir. Pakailah akalmu dan teliti apa yang aku katakan ini dan fahamkannya baik-baik. Ingatlah aku sentiasa berkata dengan pati bicara, dengan jauharnya, yakni dengan permatanya, dengan erti kebatinannya dan dengan nasihat yang berguna. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir mengajak kepada kita untuk melihat semua ciptaan Allah. Kerana semua ciptaan Allah ialah dalil kewujudan Allah. Tidak ada yang paling banyak menunjuk ke arahnya selain daripada Allah. Kesemua dalil-dalil merujuk, memperlihatkan Allah SWT. Walaupun Allah tidak memerlukan dalil itu, tapi makhluk yang lemah memerlukannya. Sehinggalah bila Allah Ta'ala mengangkat darjat seseorang, maka dia tidak perlukan dalil untuk mengenali Allah. Kalau kita perlukan dalil-dalil untuk memastikan kewujudan kita. Artinya kita perlukan anak-anak untuk memastikan bahawa kita ada, dibankkan pada kita. Kita perlukan isteri untuk memastikan kita ada, maka disebut ini suami fulanah binti fulan. Bahkan kita perlukan jawatan untuk menzahirkan kewujudan kita. Maka ini kerjanya cikgu, ini kerjanya doktor, ini kerjanya arkitek, engineer, untuk zahirkan kewujudan dia. Bahkan kita perlukan banyak perkara untuk mewujudkan ataupun menzahirkan kewujudan kita. Sedangkan kita tak punya banyak dalil kita wujud. Kerana itu manusia bila mati, maka hilang. Sebab tiada lagi dalil yang menunjukkannya, melainkan batu nisan yang punya nama yang akan terhakis. Sehingga beberapa lama berlalu, maka dia menjadi makhluk tanpa nama. Sebagaimana dahulu dia makhluk tanpa nama. Dan dilahir di dunia diberi nama sebagai tandanya. Tapi nama itu akan hilang. Bahkan ketika mana dia punya nama, maka untuk menguatkan nama tadi diletakkan pelbagai gelaran. Encik, Datuk, Tan Sri, Tuan, Tuan Guru, Kiai, Ustaz, Doktor,
helikopter dan lain-lain, akhirnya semua yang diletakkan untuk menguatkannya tidak wujud. Maka tinggal dia sebagai seorang manusia. Bahkan anggota badan yang dipunyai juga tidak wujud. Maka tidak ada lagi yang wujud. Ataupun menandakan dia ada. Tidak ada lagi. Dahulu rumah itu menandakan dia ada. Sekarang rumah itu sudah dimiliki oleh orang lain. Maka dalilnya hilang. Dahulu kenderaan itu milik dia. Sekarang ini sudah difaroikkan. Maka dia tidak punya lagi dalil kewujudan dia. Dahulu isteri itu kepunyaannya. Sekarang telah dikahwini oleh orang lain. Maka dia tak punya dalil lagi. Sebab itu kita makhluk. Sebab itu jangan berbangga dengan dalil yang menunjukkan kita ada. Kerana semua benda itu akan hilang. Dan kita diajar dengan apa yang kita miliki. Bukan untuk dibanggakan. Atau bukan kita bimbang ia hilang. Kan dia mesti akan hilang. Tapi bimbanglah bila mana kita tidak menjalankan tanggungjawab dan amanahnya. Kerana kita tuan-tuan tak akan ditanya tentang benda itu, tetapi ditanya amanah kita terhadap perkara itu. Itu Allah sebut dalam Quran, Inna aradna al-amanah. Kami bentangkan amanah kepada makhluk seluruhnya. Langit, bumi, gunung ganang, bukit bukau. Wa hamalahal insan. Yang menerimanya cuma manusia. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan bimbang isteri yang akan hilang, suami yang akan hilang. Bimbanglah sepanjang dia bersama dengan kita, kita tak jalankan amanahnya. Kerana amanah itu yang kita akan bawa. Maka kembali kepada dalil. Semua makhluk Allah menunjukkan akan kewujudan Allah. Dan Allah tidak pernah kekurangan dalil untuk menunjukkan kewujudannya. Kerana semuanya makhluknya. Maka Allah jadikan langit, matahari, bulan, bintang, gunung, ganang, sungai, bukit, bukau. Haiwan-haiwan yang melata. Yang merangkak, yang berjalan tanpa kaki dengan perut. Yang berjalan 2 kaki, 4 kaki sehingga lebih daripada itu. Semuanya menunjukkan adanya Allah. Tapi manusia yang tak gunakan akal, dia tak nampak. Manusia hanya menggunakan mata zahirnya dan tidak dihubungkan dengan mata batinnya, maka dia tak tahu apa-apa. Akhirnya dia cuma nampak dunia ini dunia. Tidak menunjukkan apa-apa, melainkan untuk mengenyangkan nafsu syahwatnya. Dan akhirnya dia melihat semua benda ini cuma yang berguna sedikit. Sikit je berguna. Yang beri manfaat pada dia secara zahirnya. Dan akhirnya dia cuma menyukai sesuatu yang mengembirakannya. Maka itulah dia kebodohan-kebodohan yang disalahkannya. Sedangkan seorang yang memperlihatkan, yang lihat seluruh makhluk ciptaan Allah dengan mata zahir dan mata batinnya, mereka pasti berkata begini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak semua. Ya Tuhan kami, semua yang kamu jadikan ini tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Semuanya bermanfaat dan berguna. Semuanya menjadi kebaikan pada manusia. Bahkan pada takdir yang tidak baik, pada zahir pandangan matanya, itu juga baik untuknya. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali apa yang kamu tidak suka itulah baik untuk kamu. Maka kerana itu Allah Ta'ala menyuruh kita melihat alamnya. Sebab kita lemah untuk mengenali Allah, melainkan kita perlu melihat kepada makhluknya. Kerana itu Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran yang banyak, ratusan ayat, mengajak manusia melihat kepada wahyu yang terbuka. Apa dia wahyu yang terbuka? Seluruh makhluknya. Langit, bumi. Allah berfirman, Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kata Allah, tidakkah mereka melihat unta bagaimana diciptakan? Tidakkah mereka melihat langit bagaimana ditinggikan? Tidakkah mereka melihat gunung ganang bagaimana didirikan, dipasakkan? Tidakkah mereka melihat bumi bagaimana dihamparkan? Maka Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, semuanya itu tanda-tanda
kebesaran Allah bagi kaum yang punya akal. Kaum yang punya hati. Ulul albab, daripada perkataan lubun, jamaknya albab. Lubun artinya hati dalam, sanubari kita. Yakni kita berfikir dengan hati. Kerana itu Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahawa ilmu itu difikir dengan hati, bukan dengan akal. Sebab bila difikir dengan hati, dia menemukan penciptanya lebih cepat. Kalau difikirkan dengan akal, dijumpa helah lebih cepat. Sebab itu ada orang ada akal tapi tak ada hati. Tidak ada mata hati, cuma ada mata akal. Bila ada mata akal, dia nak ambil sesuatu yang beri manfaat pada dia, walau mungkin memudaratkan orang lain. Bila ada mata hati, maka ini yang disebut oleh Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Segala makhluk ini Allah Ta'ala ciptakan. Bila Allah menyuruh kita melihat pertama unta. Kenapa dia ajar melihat unta? Kerana ia kenderaan paling penting waktu itu. Bahkan akan menjadi penting dalam seluruh kehidupan manusia. Walaupun hari ini kita naik kereta, kita mungkin naik lori, naik bas, naik kereta api. Apakah ayat ini tidak relevan? Ya, bila Allah Ta'ala menyuruh kita melihat unta sebagai kenderaan yang utama yang digunakan manusia waktu itu. Allah tidak menyuruh kita melihat dari sudut kegunaannya, tapi dari sudut kehebatan penciptaannya. Tahan lasaknya. Sehingga pernah satu syarikat terkenal di UK, Range Rover. Mereka mengkaji unta untuk membina kenderaan pacuan 4 roda di padang pasir dan di semua tempat. Bagaimana ketahanan minyak. Kerana unta, dia minum sekali, dia melakukan perjalanan sebulan perjalanan. Boleh tak buat satu kenderaan, dia punya bahan apinya tahan sebulan untuk lakukan perjalanan. Unta, dia boleh menapak di padang pasir yang jerlus, yang lembek tadi. Dia boleh bergerak tanpa lekat. Belum pernah lagi unta lekat. Kereta banyak lekat. Jangan kata padang pasir. Padang depan rumah dia pun lekat. Kereta dia. Nama pacuan 4 roda. Saya ingat kawan saya, dia mula-mula beli pacuan 4 roda. Dia teruja. Sebab dia tengok iklan, memang tak lekat. Dia terus masuk pantai, terus lekat kat pantai. Habis lekat kat pantai. Dia punya menyesal tak tahulah. Sebab baru beli. Dia punya excited ni, pacuan 4 roda ni. Boleh semua. Iklan memang macam tu. Realitinya, helak pun lekat. Itu belum cerita yang betul-betul dalam. Ini unta, bagaimana tak jerlus dia di padang pasir yang, kalau tuan-tuan pernah berada di padang pasir, tuan-tuan pijak je, mungkin dah masuk separuh kaki. Berlari padang pasir penat. Sebab kaki kita tenggelam. Lebih penat daripada berlari dekat tepi pantai. Pantai pun penat juga. Di padang pasir, dia boleh masuk sampai ke lutut. Tapi bagaimana unta melakukannya? Dia berjalan. Dan bagaimana unta punya GPS-nya sendiri. Dan bagaimana unta boleh membelah ribut pasir yang dahsyat. Sedangkan kenderaan lain, bila hujan pun dah tak ada jalan. Wiper tak gerak. Kita kan kalau hujan, bila hujan lebat pula, kereta pun tak boleh nak gerak laju. Tergelincir, jatuh dan sebagainya. Belum cerita ributnya. Unta baik hujan, baik ribut pasir, dia mampu berjalan. Dan bagaimana unta ni sabar. Sabarnya luar biasa dengan kepanasan dan sebagainya. Allah Ta'ala menyuruh kita melihat. Mungkin zaman dahulu melihat unta dengan segala kegunaannya. Tapi hari ini kita mungkin tak guna unta. Saya guna kenderaan itu dan ini. Tapi kehebatan binatang bernama unta. Dimakan dagingnya. Menyimpang air untuk diminum oleh manusia. Punya lemak untuk tahan kesejukan waktu malamnya. Kesemua kehebatan tadi, tuan-tuan sekalian, sebagai satu mukaddimah untuk kenal Allah. Kemudian bila Allah ajar kita melihat unta, lihat atas sikit. Kepada langit, bagaimana diciptakan. Allah tinggikan langit. Tidak pernah orang dapat mencapai langit. Kerana kita mengenali langit berdasarkan pengetahuan kita yang terbatas.
Bukan berdasarkan hakikat langit. Berdasar pengetahuan kita terbatas, kita angkat lenggok kepala kita, dongak kepala, kita pun nampak langit. Itu bukan langit lagi. Kerana setiap kali kita mendongaknya, ia lebih tinggi daripada apa yang kita jangkakan. Maka Allah bawa cerita, Allah jadikan Nabi Muhammad SAW menyaksikan ketinggian langit. Dari satu pintu langit kepada satu pintu langit yang lain. Sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Suatu tempat tak pernah manusia sampai. Dulu, kini dan selamanya. Melainkan pada hari kematiannya. Bila dipilih menjadi roh yang baik untuk dinaik ke tempat yang sama. Sebagaimana hadis yang sahih menceritakan hal itu. Tapi sekarang kita berbangga cuma pergi ke bulan yang tak ada apa-apa. Pada pandangan zahir kita. Dan kita tidak bawa penemuan yang besar. Setiap kali seorang pergi ke bulan tak ada penemuan yang besar. Cuma sedikit rasa bangga. Tapi sebenarnya kita tak mencapai walaupun langit dunia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya ma'syarul jinni wal ins. In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai sekalian jin dan manusia. Kalau kamu mampu menembus langit dan bumi, kamu boleh tembus ke bawah dasar bumi, kamu tidak mampu melakukannya. Melainkan dengan sultan, dengan keizinan Allah. Maka, dua tempat oleh hebat bagaimana kita tak boleh naik paling tinggi, tak boleh turun paling bawah. Dan paling bawah kita turun pun 7 kaki. Itu pun lepas jadi jenazah. Itu je tempat kita. Boleh tak nak turun bawah lagi? Tak mampu. Semakin bawah semakin panas. Kalau zaman kita gali telaga dulu tuan-tuan. Yang duduk bawah tu baru 3 keret, 4 keret. Oh dia punya peluh dia macam mandi. Panas. Itu belum lagi betul-betul ke kerak bumi. Tak ada yang sampai. Sebagaimana lautan pun tak sampai. Jangan kata kerak bumi. Setakat ni kita katakan walaupun cuba menyelam dasar lautan. Dah banyak mana kapal selam yang meletup. Jangan kata orangnya kapal selam yang dibuat oleh besi keras. Besi wajah meletup, pecah. Tekanan air yang kuat. Kita tak mampu. Kemudian bila Allah Ta'ala menyuruh kita melihat kepada gunung ganang. Tengok gunung ganang. Jangan duk hiking, duk daki. Lihat. Ini gunung ganang yang menjadi pasak bumi. Yang menjadi sebab makmurnya dunia ini. Dengan segala manfaat-manfaat yang kita tahu atau kita tidak tahu. Sesudah melihat gunung, Allah Ta'ala menyuruh kita melihat bumi yang dihampar. Yang mudah kita berjalan. Imam teori bumi bulat, bumi lepek, bumi sfera. Ia bukan satu isu besar. Walau diperdebatkan oleh ulama dulu dan sekarang sehingga hari ini. Kita pun setengah mereka berbalah tak habis-habis. Tapi Allah sebut benda mudah. Kami jadikan bumi ini hamparan. Memudahkan kamu berjalan. Akhirnya tuan-tuan lihat mudah kita buat jalan raya. Mudah kita buat laluan. Semua tempat ni kita boleh buat jalan. Dan jalan-jalan ini untuk apa? Mencari rezeki. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Silalah berjalan kata Allah di setiap sudut-sudut bumi dan di situ ada rezeki-rezekinya. Tetapi ingat, kamu akan kembali kepada Allah. Allah jadikan bumi ini tuan-tuan penuh dengan rezeki. Lebih banyak daripada jumlah makhluk. Bukan lebih daripada mencukupi. Bukan lebih daripada itu. Sebab itu manusia tuan-tuan tidak pernah tersekat rezekinya walau bagaimana berlaku. Melainkan bila Allah takdirkan dia memang mati. Imam dalam pandemik dengan kelangsungan hidup terbatas, rezeki tetap meluah. Melimpah ruah. Kerana kalaupun kita sekarang tak banyak kita dapat bagi setengah orang, juga tak banyak kita keluar. Dulu mungkin banyak dapat tapi keluar banyak juga. Pergi sana, melancur sini. Hari ni mungkin isi minyak. Sebulan tak habis lagi minyak. Minyak hitam patut tukar setahun 4 kali. Sekarang dah 2 tahun belum tukar minyak hitam. Dia setiap kalau kita tak peroleh banyak, kita tak keluar banyak. Maka demikian Allah Ta'ala kontrol jaga rezeki kita. Hatta dalam keadaan tuan-tuan, Ustaz sekarang ni tak banyaklah saya income.
Niaga slow. Jadi dengan sebab niaga slow, kamu belanja pun slow. Jadi sama. Dengan income laju, yalah belanja pun laju. Pantang tengok ada benda baru, beli. Sebab apa? Duit pun banyak. Bila duit tak ada, kita pun belanja slow. Akhirnya sama. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita melihat semua benda ni dengan mata batin kita yang sebenar. Kalau melihat dengan mata lendir kita, cuma kita lihat makhluk macam kita. Tapi dihubungkan dengan dua mata batin. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Orang beriman ada dua mata zahir, dua mata batin. Apa maksud dua mata batin? Mata yang menghubung kepada fikiran. Bukan menghubung kepada hati, bukan menghubung kepada iman. Akhirnya tuan-tuan bila melihat semut yang berjalan, Maha suci Allah yang menjadikan binatang sekecil ini, yang gigih bergerak dan berjalan tanpa mempedulikan apa pun yang berlaku. Dia bergerak mencari rezekinya, buat tempat tinggalnya. Maka dia tak peduli apa pun berlaku, dia berjalan sampailah hari ditakdirkan kematiannya. Dia lihat burung-burung yang berterbangan. Seringkali Allah Ta'ala menyuruh kita melihat burung. Dalam surah, kita baca dalam surah Al-Mulk, siapa yang pegang sayap burung itu waktu dia terbang? Apakah burung itu terbang kerana sayapnya? Atau sebenarnya kerana Allah memegangnya sehingga dia mampu terbang? Kalau ternyata burung yang punya sayap yang sama juga terhumbang jatuh. Macam kapal terbang, dia ada sayap. Dia boleh terbang. Tapi pada waktu Allah tidak mau memegangnya, dia jatuh terhempas. Padahal dia punya segala benda yang memungkinkan dia terbang. Tetapi Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu lihat kepada burung, bagaimana dia membentangkan sayap? Siapa yang membukanya? Siapa yang mengizinkannya terbang di udara kalau bukan Allah? Akhirnya kita lihat bila manusia mendakwa, kami boleh menembus langit. Maka kita lihat kejadian demi kejadian pesawat terhempas. Sebahagian trauma nak naik kapal terbang. Kerana yang memegangnya Allah. Demikian juga bila Allah cerita tentang kapal-kapal yang berlayar di lautan. Allah sebut dalam Quran, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan lihatlah kapal-kapal yang berlayar di atas air yang memberi manfaat pada manusia. Kita tengok. Tetapi ingat, kalau Allah inginkan, Allah boleh tenggelamkannya. Maka kita baca sejarah bagaimana kapal-kapal besar ditenggelamkan. Titanicnya, kapal pengangkutnya, kapal kargonya habis tenggelam. Walau dipunyai semua alat-alat untuk timbul, akhirnya ditenggelam. Semuanya ini Allah Ta'ala ajar kita untuk lihat dengan mata batin. Kalau kita melihat dengan mata zahir, kita sombong, kita teruja. Kita mungkin terpengaruh dengan dunia. Melihat dengan mata batin, kita tunduk, kita akur. Kita rasa perhambaan, kita rasa rendah diri. Kita rasa kita tak ada apa-apa. Akhirnya semuanya ini, kata Syekh Abdul Qadir, menjadikan kita nampak sesuatu tadi tanpa kita perlu melihat bagaimana ia wujud atau sebagainya. Kita cuma melihat Allah yang menciptakannya. Tak ada lagi kita nampak di manakah hebatnya makhluk ini. Tak ada. Kita cuma nampak hebatnya pencipta makhluk ini. Siapa yang melihat kepada makhluk Allah, tidak menjadikan dia nampak kehebatan Allah, maka dia masih menggunakan mata zahirnya. Tetapi siapa yang sudah melihatnya, dia telah menggunakan mata batinnya. Namun kata Syekh, ada orang yang Allah Ta'ala sayang. Bila Allah Ta'ala sayang dia, apa yang Allah jadikan baginya? Allah jadikan tidak tersembunyi baginya sesuatu pun. Apakah maksud tak sembunyi? Maknanya semuanya itu jelas nampak kebesaran Allah. Tak perlu dipikir panjang untuk dia buat satu carta, peta minda untuk tunjuk pada sesuatu. Dia sudah nampak. Kalau kita macam gini, kalau kita dah kenal kereta tu milik siapa, sekilas selalu depan kita dah tahu ownernya siapa. Tapi orang yang baru tengok, ni tengok nombor pelik dulu, nak tengok dalam dulu, tengok, oh, kereta fulan bin fulan. Tapi orang dah kenal sangat, sekilas saya tahu kereta mat. Macam orang juga, tuan-tuan, kita tak berapa cam dia, tengok dekat, oh, Ali. Tapi kalau kita memang kenal sangat, dia beresing tahu ni Ali beresing. Walaupun di belakang pintu. Kenapa? Kita mengenalinya. Kerana seorang yang mengenali Allah, bila Allah Ta'ala beri sayang kepadanya, maka semua dia tahu, ini makhluk Allah. Datang coronavirus, ini makhluk Allah.
Ke mana orang tu mencari ni sebab apa ni. Kita ini makhluk Allah ujian. Ujian Allah Ta'ala. Dengan cepat dia nampak. Kan itu kembalinya pada Allah cepat. Ada orang lambat kembali, tak apa kita ada ubat. Tak apa kita ada vaksin. Buat last kali kita seru semua rakyat Malaysia sama-sama berdoa. Doa juga. Kenapa nampak kemudian? Sebab letak akal depan, bukan iman depan. Kita tidak menafikan ikhtiar. Ya, ikhtiar salah satu asbab yang Allah perintah. Tetapi kita perlu melihat itu dulu dengan mata batin kita. Inilah makhluk Allah. Semua ini makhluk Allah. Bukan kematian itu juga makhluk Allah. Kalau kita katakan takut virus ni, kenapa? Kerana dia buat mati. Bukan mati itu ada sebelum ada virus itu sendiri. Yang patut kita takut dari awal sebenarnya. Kalau orang kata kenapa awak takut virus COVID? Kenapa bimbang? Kerana kita bimbang kematian. Ni ICU ramai sekian. Kenapa awak takut dengue? Kematian. Sebenarnya yang kita bimbangkan itu kematian. Itu yang paling bimbang. Ia bukan virusnya. Kalau virus tadi masuk, kita tak mati, kita tak bimbang pun. Kalau masuk virus, tapi tak mati. Ataupun nanti kajian berkata siapa yang kena virus COVID, dia tak akan mati. Ramai orang nak. Bagi saya virus tu. Sebab isunya bukan virus tu. Isunya bukan demam, batuk, bukan. Isunya mati. Itu yang kita takut. Dan kena ingat mati tu datang tanpa benda ni. Orang tak kena virus, tak pusat. Saya dah vaksin 7 kali vaksin. Baru 7 kali. Tahu-tahu tersembang kat tangga, mati juga. Yang kita takut tu mati. Allah berfirman, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Pasti akan datang waktu kegemparan kematian kamu. Itu waktu yang paling kamu takut dan kamu benci. Yang kita takut, kita benci tu ialah mati. Islam dah ajar kita menghadapi kematian dengan amal soleh. Tapi bukan bermaksud kita menolak ikhtiar dan asbab. Tapi kita faham sesuatu dengan lebih ke atas. Daripada kita duk sibuk, saya jaga SOP. Baik ibadat ni kat mana? Ibadat tak. SOP saya jaga. SOP tak bergaul dengan orang itu ini. Ya bagus, itu kamu mengambil asbab. Tapi sebab yang paling utama menghadapi kematian itu amal soleh. Di mana? Orang beriman cerdik, tuan-tuan. Sebab itu hidup dan matinya tak pernah sia-sia. Tapi kalau kita tak beriman, maka kita dapati ini cukup menjadikan hidup tidak bererti lagi. Kita melihat kalaupun Allah cuma izinkan kita hidup dengan nafas kita. Tapi nafas itu boleh mentaati Allah, itu amat berguna bagi kita. Kalau kita cuma hidup dengan nafas, maksud saya ialah tangan tak ada bergerak, kaki tak, tapi nafas masih ada. Dan dengan nafas itu kita masih boleh mentaati Allah, maka itu sudah cukup bagi kita orang beriman. Sebab kita nak cari amalan. Sebab itu kata Nabi Ayub AS, Ya Allah, aku redha diuji dengan seluruh anggota badanku, melainkan jangan engkau uji lidah dan hatiku. Sebab lidah ini sentiasa mampu berzikir. Dan hati itu juga begitu. Sebab apa? Dia mula memahami. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang orang yang mengenali Allah, dia sudah melihat dengan pantas sesuatu kepada Allah. Tengok Allah. Ini Allah punya kuasa. Yang ini Abu Bakar As-Siddiq. Waktu diberitahu Rasulullah melakukan Isra' ke Baitul Maqdis, daripada Masjid Haram ke Baitul Maqdis, maka dengan mudah Abu Bakar berkata, kalau Muhammad yang cakap, dia betul. Dan aku percaya lebih pada itu. Sebab Abu Bakar tahu, ia adalah kehendak Allah. Maka tiada yang mustahil dalam kehendak Allah. Kan itu orang beriman waktu dalam keadaan sukar dan susah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Rom dan Parsi nanti akan berada di tangan kamu. Mereka cukup yakin. Mereka cukup percaya. Kenapa? Kerana mereka tahu itulah ketentuan Allah pada mereka. Oleh sebab itu, kita bila melihat segala bentuk makhluk ini, jangan kita melihatnya dengan mata zahir. Kemudian Syekh Abdul Qadir kata, macam mana kita nak tengok benda tu, tuan-tuan, dengan iman sungguh? Maka kita kena telanjangkan hati kita. Apa maksud telanjang hati? Jangan dilekat dengan benda-benda yang merosakkan cara kita berfikir. Kerana hidayah Allah tidak mendarat pada hati yang penuh dengan dosa. Bukan penuh dengan kebiasaan, penuh dengan maksiat. Wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah tak akan masuk dalam hati orang yang menderhaka.
Kan itu kata Syekh Abdul Qadir, hati kita kena kosong dia. Pertama daripada semua makhluk. Jangan nampak makhluk-makhluk tu hebat. Tak ada. Makhluk tu tuan-tuan semuanya sama macam kita lahir menangis lanjang. Dan kesudahannya nanti mati ditangisi dan dia menangis. Apakah beza? Tak ada. Yang bergelar, yang punya jawatan, yang punya harta, akhirnya sama seperti kita dalam tanah. Maka buang dulu kehebatan makhluk. Lagi mana ada makhluk yang kita fikir, lagi itu hati ini masih belum dibersihkan. Yang kedua kata Syekh, ialah buang daripada jiwa dan tabiat. Apa itu jiwa dan tabiat? Yang ini kebiasaan. Dan juga perkara yang menjadi rutin kita. Kita fikir macam ni, makan kenyang, minum hilang haus, itu rutin. Tidur hilang mengantuk. Baca jadi pandai, pergi sekolah jadi bijak, itu kita fahami secara sebab musabab. Tuan-tuan buang benda itu sini. Buang perkara yang menjadi kebiasaan, dia selalu hubung kait dengan hati kita. Bahkan kita yakin rezeki itu datang. Walaupun kita tidak menuntutnya. Itu keyakinan kita. Kita yakin bahawa mati itu datang walau tanpa penyakit. Walaupun jiwa dan kebiasaan berkata, sakit mati, mati sakit. Bila dengar je khabar orang mati, sakit apa? Soalan ni semua tanya. Dia dah meninggal. Kenapa? Sakit apa? Itu rutin orang tanya. Dan kita terpaksa menjawab. Sebab apa? Kerana apa? Seolah-olah tanpa sebab dan kerana ini dia tak mungkin mati. Jawapannya tidak. Kita tuan-tuan buang kebiasaan itu. Siap orang mati dengan ajalnya. Itulah hakikat. Seorang tidak mati dengan penyakit. Tidak juga mati kerana aksiden. Tidak juga mati kerana itu dan ini. Tapi dia mati kerana ajalnya. Siapa kata Allah? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila datang ajal mereka, tidak akan dilambatkan, tidak akan dicepatkan. Itu maknanya ajal. Dia datang tepat waktu. Allah tak kata فَإِذَا جَاءَ مَرَضُهُمْ. Bila datang penyakit mereka, maka matilah mereka. Tak pernah. Bagaimana orang yang sakit diziarahi oleh orang sihat yang mati. Orang sakit masih belum mati. Terlalu ramai kita dengar kejadian itu. Ni yang bawa ambulan, orang sakit, pemandu ambulan tu mati. Dia aksiden dia mati. Yang sakit tak mati lagi. Dah lah sakit aksiden pula, tak mati dia. Yang ni sihat aksiden mati. Kerana ia ajal. Ni doktor yang sedang merawat pesakit. Yang pesakit ni 50. Akhirnya doktor tu berhenti dulu. Doktor mati di dewan bedah. Mati. Yang nak dibedahnya untuk beri kehidupan orang sakit ini. Tapi yang cuba berusaha ini yang mati. Itulah realiti. Realiti. Tuan-tuan tengok orang lemas. Yang nak selamatkan orang lemas tu mati. Orang lemas tak mati. Yang nak selamatkan orang dalam kebakaran, orang tu mati. Yang terperangkap dalam kebakaran tak mati. Allah tunjuk benda ni semua untuk tunjukkan apa? Ajal. Ajal. Bila pesawat Jepun tuan-tuan terhempas. Antara korban terbesar dalam sejarah penerbangan Jepun. Maka ada 4 atau 5 orang je hidup. Pilot mati, co-pilot mati, attendant semua mati, pramugara pun mati semua. Ada 4 orang je hidup. 4 orang ni dia pakai ilmu apa? Tak ada ilmu. Kerana belum ajar. Ada satu pesawat terhempas di Sudan. Yang selamat seorang bayi berusia 4 bulan. Bayi tu gagah sangat ke tuan-tuan? Tak, kerana belum ajarnya. Manusia ni tuan-tuan bukan dikenali dengan gagahnya. Bukan dia panjang umur kerana gagah dia. Dia panjang umur kerana ajar dia belum sampai. Sebab tu jangan teruja dengan hero yang tak mati. Kita tengok filem hero tak mati-mati. Pistol atas kepala pun tembok tak mati. Dia sempat lagi ngelak lagi dia. Ngelak. Tapi orang yang bukan hero tu, peluru tak kena mati. Sebab pengarah kata kamu kena mati. Mati dia. Dia belum kena tumbuk tercampak jauh. Hero kena tumbuk tak ada apa. Bengkak pun tak. Luka pun tak. Ya, itu kita katakan penipuan-penipuan duniawi. Realitinya dunia ni tak ada hero. Tentang dunia ada hero, tak ada hero. Kerana kesudahan kita akan menemui pencipta kita untuk bertanggungjawab. Kan itu orang yang Allah sayangi,
maka Allah akan buka hijab cepat untuk dia nampak Allah. Cepat. Dia dapat rezeki banyak, dia kata, hadza min fadli rabbi. Ini Allah, kurniaan Allah, bukan saya. Dia cepat nampak. Dia tak ada, ini saya punya skill, ini saya punya teori, tak ada. Dia tahu teori yang sama menyebabkan dia gagal. Marketing yang sama menyebabkan dia jatuh. Marketing yang sama. Syarikat yang penuh hebat, Yahoo. Akhirnya rugi. Habis Yahoo. Dulu dia ber-Yahoo, sekarang dah tak ada Yahoo dia. Habis jatuh. Dia jual dengan harga yang murah akhirnya. Begitu kesudahan dulu kita sebut je Nokia. Telefon apa? Nokia Butterfly. Nokia Butterfly. Zaman saya dulu lah, Nokia Butterfly ni kayu tu. Cik. Ke mana ada Nokia? Habis. Begitu realiti dunia. Satu yang pernah popular jatuh. Satu yang pernah naik. Kan ini dunia. Kan itu orang yang melihat dengan mata hati tuan-tuan. Dia dah nampak Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Iaitu hawa nafsu dan syaitan. Kita buang benda yang melekat ke hati kita ni tuan-tuan. Dengan mudah hijab itu diangkat. Kemudian katanya buang semua kunci-kunci harta dunia daripada tangan kita. Maksudnya tuan-tuan ialah ungkapan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan Allah. Yang kata, ini tangan saya punya usaha, ini kerana kabel saya. Tak ada. Inilah dia apa yang Allah takdirkan pada kamu. Bila Allah takdirkan, sebagaimana Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bahawa bila Allah menghendaki sesuatu jadi, maka jadi. Kerana tuan-tuan, bila kita hidup dengan cara macam ni, ia menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Kita tak kata orang ni bagus, orang ni kuat lah, dia boleh buat macam tu. Tak. Dia buat tadi dengan takdir Allah. Orang ni ustaz, dia boleh sekat rezeki saya. Tidak, jangan cakap begitu. Tak ada orang boleh sekat rezeki orang. Ini takdir Allah pada kita. Tak ada orang boleh membahagiakan kita. Tak ada orang boleh menderitakan kita. Kita bahagia dan derita dengan kita terima takdir Allah atau tidak. Bukan kita bahagiakan orang tu, orang tak. Kita bahagia apakah kita menerima takdir Allah. Atau kita tidak menerima takdir Allah. Kerana itu orang beriman, berbahagia dengan setiap takdir Allah yang diyakini semuanya baik untuknya. Tidak Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu, melainkan baik. Sebut dalam hadis Nabi SAW. Allah tak takdirkan sesuatu pada orang beriman melainkan baik. Kenapa baik? Sebab kita bukan duduk di sini, akhirat. Sesuatu yang kita tak sukai, Allah simpan pahala kita akhirat. Sehingga kita akan dapati pahala yang kita tak suka dan kita tak jangka lebih banyak daripada pahala yang kita suka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tuan-tuan, yang ujian yang kita lalui yang kita tak suka tu, itu yang Tuhan catat pahala paling banyak. Berbanding ujian-ujian yang kita suka. Ujian sihat tu badan sehingga kita dapat ke masjid. Itu kita suka. Lalu kita sepuluh sembahyang banyak-banyak. Itu pahala. Dengan ujian kita tak lagi ke masjid. Tapi hati ni meronta nak ke masjid. Tapi kaki sakit. Itu sakit. Ini sakit. Kita merasa Allah kenapa hidup dalam keadaan aku tak mampu buat ketaatan ini. Tapi di sisi Allah, Allah catat pahala yang sempurna. Kan itu disebut dalam hadis. Bila nanti dihisap semua manusia, tiba-tiba dia dapati orang yang sakit di dunia dapat pahala lebih banyak. Ya Allah, kenapa dia dapat pahala banyak? Kata Allah, kerana aku uji dia. Ya Allah, pulangkan kami ke dunia. Sehingga kau uji kami walaupun kulit-kulit kami digunting-gunting. Nak ujian. Kan itu manusia. Nanti bila pulang akhirat dia nampak pahala daripada amalan yang paling dia tak sukai. Tapi dia redha dia dengan takdir Allah bagi paling banyak. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, pakailah akalmu dan teliti apa yang aku katakan ini. Aku cakap ni, kata Syekh Abdul Qadir, dengan pati bicara. Apa maksud pati bicara? Siap perkataanku ini kamu kena fikir. Kalau jenis cakap tak pakai pati, kita cuma dengar je. Dengar. Kita faham. Ni cakap, dia ada benda yang kita kena fikir. Dan kata Syekh Abdul Qadir, aku bercakap ini adalah jauhar. Permata-permata. Kan setiap percakapan yang kita renungi, itulah yang menjadikan kita berubah. Tuan-tuan, orang pergi motivasi. Apakah motivasinya mengubah kita? Bukan motivasinya. Kita yang berfikir tentang motivasinya. Akhirnya kita berubah. Ramai orang pergi motivasi sama juga. Habis duit macam tu. Tapi ada orang duduk, dia berfikir setiap perkataan yang disebut oleh motivator. Itu yang jadikan dia berubah.
Cikgu. Apakah cikgu yang menjadikan budak-budak pandai? Tidak. Tapi kerana budak tu fikir apa cikgu cakap, maka sebab tu dia jadi pandai. Dia fikir. Tu juga cikgu cakap, maka dia berubah. Kerana Allah berfirman, innallaha la yughayyiru biqaumin ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah orang sehingga dia sendiri berfikir untuk ubah dirinya. Dia nak berubah, maka itu permulaan Allah akan ubah dia. Kerana itu Syekh Abdul Qadir kata guna akal. Jangan duk dengar kerana apa yang aku cakap ini paling berguna. Ia parti bicara. Setiap kali tuan-tuan kita dengar sesuatu yang merupakan parti bicara, yang mendorong kita berfikir dan bermuhasabah, maka kita akan jumpa jalan. Tapi kalau dia cuma halua di telinga, ataupun percakapan itu bagaikan menanam tebu di tepi bibir, yang kita dengar pula halua di telinga, kita tak dapat apa-apa. Mungkin kita dapat kencing manis. Kencing manis di hati kita, rosak. Tetapi kalau kita dengar, dengan akal, dengan berfikir, sepatah perkataan cukup. Sebab itu Rasulullah cakapnya pendek. Sebab sahabat fikir banyak. Nabi kata, an-nar, neraka, neraka. Sahabat tu terduduk, terdiam, menangis, terasa-asa. Cukup menyebut neraka. Kita ni kena sebut banyak benda, cerita 4 kali khatam kita. Tak nangis lagi ni. 4 kali cerita bab neraka, 4 kali khatam. Tak nangis lagi. Kenapa? Sebab kita tak berfikir. Kalau berfikir satu perkataan, an-nar, goyang kita. Kenapa? Kuat kita berfikir. Kerana itu tuan-tuan gunakan akal. Mata hati kita. Berfikir. Setiap makhluk Allah tunjuk kepada Allah. Sehinggalah Allah Ta'ala jadikan tak perlu lagi kita lihat benda itu untuk kita kenal Allah. Kerana kita maha mengetahui. Allah itu maha hebat. Allah itu maha berkuasa atas segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.